Yang siapa ni Bukayo Saka tak skor. Yang tu Penalti. So itulah. Croatia lawan. Awalnya tu. Itu Euro kot. Euro rasa. Lawan Itali kan. Itu Italy. Oh, Kena awal kan. saja dia nak bash Arsenal lah. Sorry lah. Amrabat kau ingat tak 2022 yang Morocco tu, of course Ingat tu yang Hakimi Mbappe laju babi tu. Macam dia lari tu. Kepala What the fuck was that? dengan satu Brazil kena bantai 7-1 dengan Jerman gitu. Oh my god. Itu ikonik tu. Wet dream tu. Dream. Bangun-bangun sahur tengok dah 5. Oh ya tu. What do you mean by that? kalah lawan Tu Brazil. pun top scorer. Yang David Lawan Brazil Luiz buat free kick yang power Lari. mati. Lepas tu dia dah gol Lari. Lari tu. Lari tu. rambut dia kat belakang. Gerbang ke belakang. Time ni aku rasa time post ni maybe dah sampai dah nak dekat quarter final World Cup ke apa. So ni video historical lah. Video historical maksudnya macam mana? Depan aku ni, okay, korang tak boleh nampak. Aku ada buat tournament bracket tau. Round of 16, quarter semi and then final. Dan dalam tu aku letak iconic players dekat World Cup. Contoh, ingat tak James Rodriguez 2014? Tapi aku hanya letak player-player ikonik daripada World Cup yang kita tengok. Of course, kat sini semua muda-muda lagi. Siapa yang start 2010? Aku 2010 lah aku tengok. 2014? 14 Dia round 2. tengok tapi tak full lah. Okay, 2018 lah kau full kan, Fal? Betul-betul. Okay. Tak lah full tapi banyak lah. Okay. So aku basically letak daripada 2010, 14, 18 dan 22. Aku tak akan reveal lagi player-player tu, tapi kita akan go along the way. Kita akan borak one by one. Dan kita borak ni based on performance tu je. Contoh tadi James Rodriguez 2014, tak payah borak pasal James dekat Real lah, dekat Colombia 2018 ke 2022, tak. Just James Rodriguez 2014 Colombia tu sahaja. Messi 2022, so yang hari tu kat Qatar, Messi versus Iniesta 2010, iaitu time Spain Tak tahu tu ini. Oh, ada yang tak tahu sikit. Okay, aku cerita sikit lah pasal Iniesta. Takat aku faham, Iniesta dalam sistem Spain tu, dia adalah the main connector between midfield dengan attack. Waktu tu, Spain main langsung attack. Diorang tak ada winger macam Yamal, Nico Williams, apa semua sekarang ni. Diorang waktu tu main false nine. Torres of the bench, Villa main. Tapi Villa dia akan pergi ke wing macam tu. Jadi Iniesta main number 8. Dia adalah the connector between midfield, iaitu Xavi dengan Busquets kepada Cesc Fabregas kat depan. Dan dia the scorer in the final. Spain versus Netherlands, dia score lah the final. Adakah power gila, player terhebat? Tak. Tapi dalam tim yang menang, dia one of the most important player. Tu aku boleh kata. Korang yang ingat Messi macam mana? Sufi ke Naufal? Sebab korang tengok kan yang... Aku ingat dia yang carry team sampai boleh bawa ke final. So aku tak tahu Iniesta macam mana dulu. So aku rasa Messi lah kot. Okay. Sama. Nothing much to add lah. Adam? Spain menang kan 2010. Ah. Spain champion. No. Oh yang boleh bantai aku ingat. Aku rasa aku tengok yang final yang boleh bantai Netherlands tu. Tak ada bantai sangat. Tapi 1-0 je. 1-0 in terms of gameplay power lah. Tapi aku rasa sebab Messi like do impossible nak dibandingkan Iniesta time tu yang ada squad depth yang padu. Memang padu-padu semua. Busquets lah, Iker Casillas, Ramos lah, siapa ada. Nak dibandingkan dengan ada Messi ada. Siapa time Messi ada apa Molina, Di Paul, Di Yang Maria. hebat ni lah waktu Di Maria, Alvarez dengan Enzo Fernandez boleh tahan ke waktu World Cup. Ya, kita nak compare dengan tim tu dengan Spain jauh beza tu. So aku rasa Messi lah. Aiman, kau ingat apa-apa tentang Iniesta? Tak ingat sangat tu. Sebab time tu aku macam lebih tengok kepada Fabregas lah. Sebab Arsenal kan. Tapi bagi aku kind of hard to be honest. Sebab bagi aku Messi Messi is a real, dia punya performance dekat Qatar cannot be denied, very impactful. Tapi bagi aku time tu dia ada Di Maria as a Robin to the Batman. Dia aku rasa kalau tak ada Di Maria tu lagi kurang lah compared to kalau Messi kena ada, tapi kalau tak ada Di Maria lagi berbeza lah gameplay. Mungkin bagi aku Iniesta. Itu orang kata zaman tu Iniesta memang tengah prime kan. So dia nombor 2 memang team Ballon power. d'Or season tu. Nombor 3. Messi nombor 1, Xavi Messi. nombor 2, Iniesta nombor 3. So aku rasa memang team dia power, tapi aku rasa Iniesta lah kot. Based on dia punya performance lah kan. So Bukan dekat ada- World Cup kan. Dekat World Cup. Ada 2 Iniesta, 2 Messi. So aku lah kena ni. Aku akan ambil Messi kot. Sebab aku rasa Iniesta macam Sufi kata team power.
Tapi Messi dengan umur yang dah tua still boleh perform in that sort of way. Waktu tu dah masuk Inter Miami kan, tak silap. Pemain-pemain yang tolong dia adalah pemain-pemain muda yang first time ever World Cup. Alvarez, Enzo, Di Maria je yang tolong dia. Emi Martinez, even player-player yang orang tak expect sangat. Spain waktu tu adalah super team. Diorang dah menang Euro 2008 kot sebelum tu. So 2010 ni kau nak kata expected, tapi team tu dah perfect lah, senang cerita, dah power. Aku rasa Messi menang lah. 2014 Miroslav Klose. Ni adalah tahun yang dia score jadi top goal scorer World Cup versus 2018 Modric. Of course Ballon d'Or winner season. Okay, siapa nak start dulu? Aku tahu Sufi Jerman, kau peminat Jerman. Kau tahu apa-apa pasal Klose, macam mana dia dekat World Cup 2014? Kalau aku, oh shit, yang ni susah weh. Sumpah, nak kena layak. Aku rasa aku pilih Miroslav Klose aku. Sebab, ya, satu sebab aku suka Jerman dan tu. And satu lagi Miroslav Klose, time tu pun dia dah tua tau. And waktu Modric pun dah tua, time dia menang dapat Ballon d'Or season tu. And yeah, Miroslav Klose dia break pecah record and bawa. Satu lagi sebab dia punya kelebihan dia bawa Jerman menang lah. Dan kau peminat Jerman, so kau akan pilih lah dia. Rasa Miroslav Klose lah. Tapi debatable lah antara Modric dengan dia boleh jadi Modric juga. Siapa pilih Modric pun tak salah pun. Fal, of course, that World Cup first time kau tengok, and then Modric of course play for Real. Time tu korang semua ingat lah, kita semua satu sekolah menengah kan. So Modric so is the guy lah for me untuk ni. Tapi kenapa aku rasa still Modric untuk aku adalah sebab Croatia populasi diorang 3 juta tau. So diorang ni a very very small country. Dapat masuk final World Cup tu is another achievement lah. Another whole achievement. Sebab tu aku rasa no one would have Modric. expected that. So Modric lah. Aiman, Walaupun aku bekas peminat Jerman dan masih belajar di Jerman, minta maaf, took me light. Aku memang akan memilih Modric sebab bagi aku macam aku rasa that 2014 German team semua tengah prime lah. So bagi aku compared to the team yang bersama Modric lagi carry lah bagi aku. So I would say Modric lah. Adam. Ni macam sama. So, macam Modric dia kan runner up kan. So memang dia menang Ballon d'Or tapi dia mainly supportkan Ballon d'Or tu pasal Real Madrid punya campaign. Macam Klose tu dia ni kan top scorer World Cup Dia tu. kat mana? Dia kat Dia Lazio tak silap aku. Lazio dah. Satu dia dah ujung-ujung Tapi career dia. Dah ujung-ujung lah. Dekat World Cup dia top scorer Dia dekat that World Cup bukan top scorer. James adalah top scorer 2014. Tapi waktu tu dia break the record for all time. Sebab tu orang kenal dia. Tapi aku rasa untuk aku closer lah. Pasal ni pun aku bitter sikit Modric menang Ballon d'Or tu. Kau nak salah ke waktu tu? Kalau tak Ya, dia kan contender ke salah masuk. Salah kalah final. Salah berapa tu? jadi kau Nombor 3 silap. jadi kau tak kisah Van Dijk tak menang. Van Dijk. Oh, Ah. Van Dijk. Van Dijk Van Dijk 2019. 2019. Van Dijk Ya, 19. tapi ke depan. soalan. Kalau Van Dijk tak menang, ni sebenarnya tak kisah. Asalkan ada contender pun cukup. Jadi nampaknya Modric dengan Klose seri lagi. Sufi dengan Adam Klose, Naufal dengan Aiman Modric. Aku tengok dari segi siapa lagi hebat kat tournament. Aku rasa dua-dua bukan main player. Klose disupport oleh Ozil, Khedira, Schweinsteiger waktu tu power gila. And then of Müller. course final Götze, even Müller, Schürrle yang assist. Tapi Klose dia get that moment lah boleh katakan. In terms of Modric, aku tak rasa dia the best player juga. Aku rasa Rakitic lagi perform power dekat situ. Tapi antara dua tu, Modric lagi perform untuk Croatia daripada Klose untuk Germany. Walaupun aku rasa Rakitic lagi power, Modric still power juga. Dia macam second lah boleh kata. And dia main man lah boleh kata. Klose tak main man langsung lah. Dia just macam one of the players kat situ lah. Griezmann 2022. Okay, so ni kena dengar. 22 ni Griezmann yang main kat midfield tu. Yang waktu diorang pergi final hari tu, Mbappe, Giroud, Griezmann main midfield. Power gila. Dengan, okay yang ni lama. Tapi aku ingat lah yang ni. Forlan 2010. Aku tak tahu siapa ingat Tak ni. tahu Tak tahu. Okay. Okay. Sebut ni Aku tak tahu apa-apa. Okay, biar aku Kena cerita ni highlight, je. Mat. Biar aku cerita Forlan simple Uruguay je. kan? Uruguay. Uruguay. Forlan. Simple je. 2010 ada satu bola special ni. Yang sampai sekarang orang kalau ingat nama bola ni je orang ingat. Jabulani 2010. Bola tu for some reason ada something yang orang semua negara erti macam mana nak sepak sebab dia ada a bit different lah from other bola. Dia punya angin ke apa aku tak tahu. Forlan seorang je, setakat aku ingat jalan cerita dia adalah sebulan ke berapa bulan sebelum World Cup,
dia bawa ambil bola tu, Ya. dia cari bola tu and dia berlatih seorang-seorang. Jadi waktu sampai World Cup, dia basically unlock bola tu. Dia tahu macam mana nak score dengan apalah gila-gila lah senang cerita. Walaupun Uruguay, aku tak ingat. Diorang pergi sampai quarter Aku tak Quarter ingat macam lah ni. sampai mana. Ada Suarez drama, Suarez handball lah apa semua 2010 tu. Handball. Ha. Tapi Forlan adalah main guy untuk diorang sebab dia punya save. Dia simple je. Kau tengok highlight Forlan dekat 2010 World Cup adalah dia score goal yang power-power guna bola tu. Tu jalan cerita Forlan lah kat 2010. Of course Griezmann 2022 korang tahu kan macam mana? Tentu dia perform kat Atletico kan. Ya, Yang ni dia dia carry Atletico tu kan. Kalau ikut dia lagi Yes, carry yes. 2018 yang waktu tu dia main yang ada Ronaldo kat Real, Messi kat Barca, Griezmann kat ya. Atleti. Ni Dia dekat adalah Atletico, ya. dia dengan Suarez kat Atletico. Ni dia Tapi lepas Ni dia dia kat return from Barca Barcelona. lah, bukan ni? Yang kalah dengan Aku ingat tu. kalah 4-0 Bukan kan je. Liverpool. Dia kat Barca. Sebab waktu Suarez ada, Griezmann mana ada kat Atleti. Ya, lepas tu baru dia balik ke Atleti sesat aku. Betul. Babi sedih. Yang Okay, tapi 2022 ni korang ingat tak yang basically midfield waktu tu Rabiot, Kante ke Tchouaméni dah main. Aku tak ingat dah. Tapi Griezmann seorang lagi midfield tiba-tiba sebab waktu tu diorang main Mbappe, Giroud dengan Dembele kat depan. Kante tak Tak main buat up. 2022. Kamavinga. Kamavinga left back No, aku ingat. Tchouaméni. Tchouaméni kan? Kan Tchouaméni yang score apa macam Tchouaméni gila. dengan Rabiot. Tchouaméni dengan Rabiot. Pogba pun ada tak? Pogba score kan satu tu? Pogba Kan tak. tu. Pogba Euro ada. Ada. Euro 2021 kan? Euro Aku rasa Euro Pogba Euro last. Euro tu dia power. Euro. Silap. Hmm. Euro. That was Euro. So Griezmann ni boleh kata power lah sebenarnya. Orang kata macam dia underrated sebab semua orang kata Mbappe of course power. Waktu tu Giroud score. Tapi Griezmann dia buat kerja yang orang tak tengok. Tiba-tiba dia jadi midfielder. Setakat aku ingat lah. Tapi cerita bola tu aku ingat lah. Aku yang bola tu pernah baca lah. Pasal Forlan Forlan lah. tu Dia- famous lah. Usha, aku tak pernah dengar cerita yang dia bola Jabulani Betul. bola. Nanti Jabulani. kau tengok. Ya. Waktu kita kecil tu Jabulani aku selalu dengar. Bola. Orang kata Jabulani. susah lah nak kontrol bola tu. Tahu tapi yang kisah Keeper dia susah nak tangkap kat. Okay. story So pasal Dia tak jadi tahu meme sebenarnya. Jadi meme sebenarnya benda tu. so aku Okay. rasa Griezmann lah kot sebab Siapa? ada Forlan macam ni. Griezmann. Griezmann Siapa agak. Forlan? Aku Forlan sebab aku Aku rasa ingat Forlan lah dekat untuk tu. aku. Sebab dia impact dia sampai sekarang kan. Aku rasa Forlan lah. Aku rasa Kisah story dia. aku guna ayat untuk Forlan ini je. Streets will never forget lah. States will never forget. Dia macam yang Allah. satu tu je. Luar kat kelab lain, dia power kat Atletico sikit. Kat MU dia flop. So dia tak ada sangat. Tapi kat World Cup tu lah orang selalu ingat dia. Rob? Okay, Adam? aku Forlan pasal Griezmann orang ramai ingat Mbappe sebenarnya kan World Cup so Tapi kalau Griezmann 2018 aku boleh terima. 2018 boleh 2018. tapi kalau yang baru ni tak, aku di Griezmann tak cukup macam 2018 lah. Alright, so Forlan. James Rodriguez 2014 versus Harry Kane 2018. Kesian tu. Harry Kane Ni, 2018. Okay. Semi. Harry Kane 2018 dia top goal scorer, Top Golden scorer Boot kan? untuk England. Ni the first team yang Gareth Southgate bawa. Team yang tak silap aku ada Dele Alli, ada Sterling, ada Harry Kane. Power sangat lah. Ni first team yang daripada Lampard, Gerrard apa semua nak pergi ke team baru macam tu. Kalah lawan Tak silap Croatia aku kan? Croatia. lawan Croatia kan? Croatia. Sekejap, aku pun tak Lawan ingat tu. France. Lawan France lah. Lawan France. Aku ingat ada lawan France yang Harry Kane miss Lawan penalti France ke diorang apa. kalah. Diorang lawan France. Yang siapa ni Bukayo Saka tak score. Yang tu Penalti. So Croatia lawan Awal tu tu Euro kot. Itu Euro Euro. rasa Itu lawan Italy, lawan Italy. lawan Itali Itu Italy. kena awal kan. Saja dia nak bash Arsenal lah. Sorry lah. Tapi Alamak. Croatia lah kan? Croatia. 2018 kan. Belgium tengah naik Aku masa tu. ingat Oh, sebab bukan kita Malaysia Belgium tengah tengok naik masa tu. kita tengok ni kita dekat sekolah tengah jaga budak-budak untuk mabik ke apa entah. Kita tengok Belgium lawan something. Bukan aku Jaga kan Hazard lah. budak mabik. Kan ada program probably. dekat ada program rugby dekat Kuantan ke apa. Kita tengok kat dalam Chalet. Ada gak? Aku tak ingat. Tengok nanti apa. Okay, so James versus Harry Kane. Aku be honest lah. Hamas aku. Ni simple je dah. Ames tu. Hamas bro. Ames tu. Yeah. Harry Kane tak power sangat pun tapi dia top goal scorer lah.
James waktu tu, oi, nama dia daripada orang yang Dia tengok bola kenal lah. gegar Sekejap je gegar World Cup dunia. tu, pum. Real nak beli lah. Orang Meletup kata dia weh. ganti Ronaldo lah patutnya kan waktu tu. Tak pernah Puskas Award lagi. Dia Gegar punya dunia. gol tu, yang dada tu, lepas tu, oi, yang tu aku tak boleh lupa tu. Tu itu style tu. Ya. Semat gila. Dan dia top goal scorer juga, etc. Aku rasa tu benda yang orang Hmm. kalau fikir pasal ni je, orang fikir James terus lah. James 2014. Kali ni dia ada Luis Terus Diaz. Luis Diaz Luis lah. Diaz. Dia main Apa? tu apa? Tim apa sekarang Meh? Ecuador. US ah? Colombia. Dia Tak, dia free team agent. team kat Oh, Amerika. US. dia Ah, US US lah free main. agent. Dia dah keluar free daripada agent. US tu. Oh Oh ya. ya. Sebab hari tu dia Masuk tim kat Monaco balik lah. Mexico kan. Oh Dekat Angel tim Martial. Mexico, lepas tu tim US. Lepas tu dia free agent tak silap aku sekarang. Kylian Mbappe 2022 versus Muller 2010. Muller ni again one of the top goal 2010 scorer eh. dekat tu, tapi dia power. Ni adalah the come Apa up aku of ingat? Ya. German golden generation. Waktu ni Ya. Muller, Ozil, Podolski, Yes. Klose, Allah. siapa lagi? Khedira, Schweinsteiger, Kroos. Semua tu. Tapi Muller is waktu tu main man lah boleh kata at one point. Diorang tak Ya. menang. Tapi Muller sebab Muller dengan Klose waktu tu jadi macam dua kat depan tu. Klose striker, Muller second striker. Waktu ni lah dia, aku rasa hampir golden boot. Ke dia golden boot dah? Aku tak ingat dah. 2010 tu. Of course, Mbappe Mbappe. 2022. Mbappe. Kat mana Mbappe kot. Gila tak Macam Mbappe. That finally macam speak kita itself lah. cakap ni Naufal Dia kata dia Mbappe tu boleh nak lenyapkan impian orang tengok Messi julang World Cup. So aku rasa Mbappe lah. So kita ada Mbappe going to the next round. Next. Oh, kau Mbappe Yes, kan? aku pun Mbappe juga sebab Mbappe lagi generational lah. Betul lah. Yang final tu buatkan dia jadi wah macam tu, faham tak? Instead of Ya. Muller power Ya. tapi Ya. tak tu. Keylor Navas 2014. Ni lah tournament yang dia dapat masuk Real lepas tu. Costa So, Rica. Costa Rica. Keylor Navas 2014 versus Hazard 2018. Hazard 2018. Come on lah. Hazard. Hazard 2018. Hazard. Aku rasa Keylor Navas. Gentle. Sumpah aku pilih Keylor Navas. That's why Real Madrid beli dia. Okay, kalau nak bagi ingat sikit 2014 tu. Solid weh. Yeah, dia one of the keeper yang macam kita terkejut macam, siapa keeper ni? Macam tu lah. Lepas tu Real, waktu tu Ochoa power gak. Tak silap, Ochoa lah, Enyema lah tiba-tiba muncul kan. Tapi Navas lah is the main tu. Sebab Costa Rica tak silap aku tak ingat lah jauh ke tak. Tapi the main player, kau bayangkan keeper jadi main player untuk sebuah negara. Impressive lah. Tak adalah sehebat Hazard. Korang ingat tak Hazard 2018 macam mana dekat World Cup? Oh, gila weh. Tapi Tapi World dia Cup player, tu team player. Bukan goalkeeper. Yang jadi main player. So aku rasa Navas lah. Bro, aku Navas kau rasa tu ada mungkin Navas juga. apa tu tu? Bapak solid weh dia tahan. Satu ada beberapa sebab lah. Satu sebab keeper. Dua sebab Costa Rica. Costa Rica kot. Lepas tu dengan tu pada aku 2018 tu Hazard betul memang hebat. Tapi dia ada KDB. Ada Romelu Lukaku. Ada Torgan Hazard juga. Not bad. Tapi team tu lebih lengkap lah. Lebih lengkap as a team lah. Di 18 lah tu kan buat comeback lawan Japan kan. Yep. Betul. Quarter final tu salah aku. Tak, diorang Keylor Navas lah weh. nombor Nombor 3. nombor 3. Betul lah. Nombor 3 ya. Okay, so korang dua Keylor So Navas. aku rasa mungkin Keylor Navas tu. Adam dengan Aiman? Aku Hazard. Tentu kira macam pick Hazard kan. Aku pilih Hazard. Aku pun rasa Hazard carry sebab kot. korang kata KDB waktu tu kalau ikut golden generation lah, diorang ada keeper Courtois of course. Defense ada Alderweireld dengan Vertonghen. Waktu tu Spurs punya double centre back tu. Yes. Lepas tu diorang ada, aku tak ingat Tengah lah, ada right back, left Witsel. back semua. Axel Witsel, KDB. Lepas tu Lukaku kat depan, Mirallas lah. Mertens Telemans kan? ada ke? Telemans belum lagi aku rasa. Tak main dia. Waktu tu belum lagi. Telemans belum lagi. Dia Telemans and the after lag. that. Yeah. Waktu. Tapi kenapa aku Mertens, kata Hazard? Lukaku. Sebab waktu tu memang dia carry. Macam bila nak kata carry ni, bukan nak kata KDB tak hebat. Tapi KDB buat sebanyak Hazard buat. Kalahkan Brazil. Waktu tu diorang kalahkan Brazil tau. Game tu besar. Upset lah senang cerita. Waktu tu Neymar power gak. Orang kata tu sebabkan Hazard. Match tu Hazard memang gila-gila lah. Dia memang main macam power nak mati. Waktu tu juga prime dia di mana orang kata, ui, dia punya dribble macam Messi lah, bla bla bla. Taklah sehebat Messi tapi power lah. So untuk aku, more generational adalah Hazard. Tapi more impressive adalah Keylor Navas. Tapi sebab tu aku pergi Hazard 2018. So Hazard to the next round. Sofian Amrabat 2022. Damn. Ingat tak Amrabat? Yang MU beli. ingat. MU tertarik dengan tu. Lepas tu beli kan. Versus, okay ni 2010 punya player.
Schneider 2010. Yang Inter Milan dengan Netherlands pergi Hmm. final apa semua tu. Aku cerita sikit yang Schneider Schneider. ni. Basically, Schneider tu. Netherlands waktu tu Ada. baru nak menaik. Diorang macam tak banyak nama lah. Robben power. Tapi Schneider baru siap season dengan Inter Milan yang menang treble dengan Jose Mourinho. Mourinho. Schneider, Eto'o apa semua. Masuk World Cup, Schneider basically jadi, dia main camp. Belakang dia ada, aku tak ingat siapa tapi specifically aku ingat Nigel de Jong lah, siapa entah lagi. Dia adalah the heartbeat of the team untuk pass kepada Robben, Van Persie, Dirk Kuyt aku rasa main juga that time. Tapi aku tak ingat siapa lagi. Cuma Schneider memang orang kata waktu tu orang selalu sebut, oh 2010 patut Schneider menang lah. Ballon d'Or 2010 patut Schneider menang. Orang banyak kali lah sebut tu. So Schneider impressive lah dekat 2010. Okay, Amrabat Keeper 2022 Netherlands apa keeper? Van der Sar dulu. Keeper Tak, Netherlands waktu dulu. tu Stekelenburg. Tak silap lah. Ke Van der Sar lagi ya? Salah satu lah. Amrabat kau ingat tak 2022 yang Morocco tu of course Ingat tu yang Hakimi, kejut of course Mbappe tu. laju babi tu. Macam ni dia lari tu. Paling Aduh. Interesting kan sebenarnya Amrabat ni sebab lepas tu Merabat. MU sanggup beli. Macam orang kata, "Ui, power Eric Ten Hag waktu tu." Yeah. Diorang dapat Amrabat saya dia. Waktu tu orang kata, "Ui, siapa akan beli Amrabat?" Satu tim Morocco lah senang cerita. Termasuk Unahi lah, En-Nesyria, keeper diorang Bono lah kan. Satu tim lah senang cerita. Tapi Amrabat is like the standout breakthrough lah yang macam orang tak sebut sangat tiba-tiba tu. So, korang rasa macam mana? Amrabat versus Schneider. Very ni sikit, nama yang niche sikit. Tapi macam mana? Aiman? Oh, aku Schneider all the way. Schneider kak. Kalau Schneider juga. Schneider dah menang pun. Aku cakap more generational Schneider lah. Kalau impressive Amrabat. Main berguna ayat. Kalau tak, aku tak tahu macam mana. Tapi aku rasa Amrabat tu biasa-biasa tu. Aku rasa Amrabat satu moment tu lah yang dia lawan Mbappe tu. Ya, tapi dia kejar tu solid. Laju siap. Oh, sorry. Itu je. Ya. Ibarat Tapi- Guardiola, Ha. ibarat Yang lain ni Tiba-tiba- biasa. Guardiola dengan Mbappe yang lumba. Ai. Dia bola. Ashraf Kau tak ingat? Hakimi belah weh. Boleh, Dia boleh. yang kejar. Dia macam tiba-tiba dia jadi Kyle Walker lah. Ya. Betul. Okay, last Neymar 2014 versus Mbappe 2018. Sekejap. Oi, tak boleh. Memang aku tu. Nah. Shit. Neymar keluar. Tak. Ni Neymar yang first time dia carry team, Mbappe yang first time muncul. Mbappe yang muda. Mbappe lah kot. Sebab Neymar tak habis kan sebab dia injet yang belakang dia teruk. Ya. Dia kena Lepas tu pijak kalau dia belakang dapat kan. habiskan the series tu, aku rasa Neymar. Tapi Series tu ada something lah. Dengan satu Brazil kena bantai 7-1 dengan Jerman lagi. Oh my god. Itu ikonik tu. Jadi wet dream lah, wet dream tu. Ya. Dream. Bangun-bangun sahur tengok, dah 5. Oh ya tu. Pergi Jahat sekolah. tu. Jawab. Weh, bangga pergi sekolah. Terakhir PSA pun excited tu. Satu gila. Okay. Aduh. So aku pun rasa Mbappe sebab Mbappe waktu tu memang come up dia muda, tak salah aku 18-19 tahun. Tiba-tiba power nak mati, datang dari mana tak tahu. Tu humble lagi lah. Tu humble waktu tu lagi. belum. Baik, baru Isi dah ke kat Monaco ya? Tu kat Monaco. PSG. Lepas tu Kenapa dia dia? pergi PSG PSG kan? Bukan ke? Tak Dia ingat. loan Dia kat- pergi dia loan dulu kan. kat Dia PSG loan kan? dulu. Dia Oh, loan. dia Oh. loan. Ha. PSG lah. So, Time tu Time ni tak Neymar pakai dah- Babelotin dah. Ha, Babelotin. bukan Mbappe Lotin lah. Dah jadi Kylian Mbappe lah. So kita go to quarter final. Nama-nama yang sama, so tak payah borak lah. Kita just saja. Messi 2022, Modric 2018. Messi. Oh. Dua-dua Ballon d'Or winner. Itu tu. Betul? Personally Messi lah. Modric je. Messi lah. Messi. Messi, Dia menang World Cup tu. Ya tu. Modric tak menang. Tapi Modric dengan tim ni. Oh ni susah kan. Kalau aku pilih Modric, habis lah seri kan. Tadi kalau ada Naufal dia ni sikit. Modric tak menang World Cup tu. Aku Messi rasa menang Messi World ya. Modric macam aku kata tadi dia bukan pun the best player dalam tim tu. Aku rasa Rakitic lagi perform. Tapi Modric nama lagi besar lah. Dia hebat juga tapi nombor 2. Forlan 2010 yang pasal bola tadi tu dengan James Rodriguez 2014. Hames. Hames. Aku pun James juga ada. Sebab Forlan tu power lah cerita dia. Tapi James tu untuk generation kita memang ingat lah. James Rodriguez. Mbappe 2022 versus Hazard 2018. Mbappe. Easy. Mbappe hari tu versus easy. Hazard lah. Mbappe ke ada. Schneider 2010 versus Mbappe 2018. Mbappe muda versus Schneider kat Netherlands. Mbappe. Alah, ni tak Ingat yang dia lah. lari kau tahu? Yang dia kejar bola daripada belakang, kejar, lepas tu dia score. Oh shit. Baju tu. So Sufi Mbappe. Aku rasa Mbappe lah. Schneider dia tak menang maksudnya. Tak menang World Cup. Tak menang. So, So Mbappe lah. ada 3 Mbappe. Aku rasa ni lebih kurang. Tapi Mbappe tu aku rasa sebab dia muda dan unexpected. Schneider waktu tu
I guess Schneider one of the main players. Tapi yalah Mbappe dia punya tu kita akan ingat lah. Macam ingat tak Mbappe muda 18 tahun power. So Mbappe agak. Messi 2022 versus James 2014. Oh shit. Hmm. Dia Rasa tahu. kena terpaksa kot James. Oi. Lagi James. ikonik, Aku rasa Messi. Okay. Satu James, satu Just Messi. Aiman Aku tak, Messi man. kat kan? Aku James. James. Oh, James. So dua James, satu kau Messi Sufi. Ya. Susah agak lah, tapi aku rasa Messi sebab achievement lah, sebab dia menang. Nah, Itulah. betul lah. Tapi Sekejap. Messi, Macam- okay. Kalau ikut lagi power sebenarnya Messi lah untuk aku. Sebab Messi lagi power dari James. Tapi James tu ikonik tu. lah. James tu ikut year tu. Tapi Sebab sebab Messi Time tu dia dah Messi. masuk, Messi orang dah expect okay dia akan perform. James tu dari mana dia? Ya. Tapi aku pilih sebab achievement dia. Sebab menang World Cup. Ya, dia menang World Cup kan. Ya. Faham. James terkeluar kat mana? Quarter kan? Awal kan sebenarnya? Quarter. Kalau lawan Tu Brazil. pun top scorer. Yang Kalau Brazil David Luiz buat free kick yang power Lari. mati. Lepas tu dia dah gol Lari, dia lari, lari. tu. Lari tu. Rambut dia kat belakang. Gerbang ke belakang. Aduh. Well, jadi seri. Baik kau pilih James. Aduh. Okay lah, untuk ikonik kita pilih lah. Takkan nak pilih Messi kan. Kita su podcast. Ya. So, Oh. James Ya. 2014. Okay, James 2014 sampai final. Ronaldo tak ada tu ikonik World Cup. 2018 hampir lah. Yang Unfortunately. dia score hat-trick kan lawan Spain kan. Tapi tak, the whole tournament tak ada lah lagi. Mbappe 22 versus Mbappe 18. 22. Mbappe dapat Dua-dua. tak gak. 22. Mbappe 22. 22. Disebabkan Sebab final tu. final Disebabkan final. Sebab Itu final. crazy. Tapi 18 tu macam orang baru kita tak kenal tiba-tiba muncul. 18 tahun. Ya. Tak. Laju. 18 tu Tapi- nak tunjuk diri dia. 22 tu memang dia Pro. hit And, the nail. and dia punya Memang dia style playing dia sama tak? Tak ada beza pun sebenarnya. Aku rasa dia lagi Dengan laju Liverpool 18. tunjuk. Lagi power lari ke depan. Tapi dia lagi matang dari Kurus 22 lah. lagi. Kurus lagi. Tapi di 22 tu gila lah. Sumpah tu. Dalam final Mana tu. ada orang siapa lagi hat-trick Ya. kat Dia final? sanggup carry pai. Dia carry team tu tu. Ya, bagi aku pilih di 2022. Tapi di 2018 tu solid juga. Laju babi dia. Aku rasa 2018 tu dia macam lagi menakutkan sebab kau tak tahu ni siapa. Macam budak mana tiba-tiba boom. Macam bayangkan Yamal lepas ni Kat mana ni? tiba-tiba perform 2018. Lawan semua tim lah. Dia laju nak mati. Dia lepas player senang gila. Tapi 2018 tak macam James tau. Sebab Mbappe tentu kan dia kan baru macam nama dia macam dah kira stand out sebab dengan Monaco tu kan. Kira macam orang dah start kenal dia. So Mbappe 22 lah Tapi aku- menangnya. Okay. So final kita adalah Alamak. James Rodriguez James? 2014 versus Mbappe 2022. Macam mana? Wah. Damn. Dictator. The dictator. I don't know why but I want to James lah. I want James to win. Sebab ikoniknya dia punya performance. Wait, Nostalgia bro. and iconic aku rasa. Kau pernah aku rasa kan kalau bola tu ada logo kan dekat bola tu kan gambar James tengah bola tengah volley tu gentle tu logo dia tu. Sumpah. Dia ikonik untuk that time. Dia aku rasa yang ni aku pilih impressive punya performance. Tapi Apa member memang tak sampai final tu. At least Mbappe sampai final. Skor 3 lagi hat-trick. Memang Mbappe lah. Aku rasa Mbappe lah. Sorry. James Aku rasa gives Mbappe. nostalgia lah, but Aku rasa impact Mbappe, memang ya. kalau nak kata yang buatkan satu dunia senyap Mbappe lah. Tapi James dia punya introduction dia dekat World Cup weh. Introduction. Yang ni James gentle. Orang tak kenal dia siapa tau. Orang tak kenal dia. Macam kat Mbappe di 2022 kan macam okay orang dah expect sebab France kan. orang tak dia expect baru juga sebenarnya France macam tu. sebab ingat tak orang selalu kata kalau kau menang World Cup mesti nanti lopek next World Cup macam tu kan. Ya. Tiba-tiba France power hampir ke final, Sampai hampir final. menang back to back. So waktu tu memang terkejut agak Tapi aku rasa Mbappe menang Mbappe memang best lah dalam ni. Iconic player yang kita ingat ni Mbappe is the best player macam tu. Yes. Ya. Tapi Setuju. James lagi macam kau sebagai budak kau akan ingat macam pergi sekolah ingat James Rodriguez macam tu. Tapi Mbappe lagi power lah untuk aku lah. So aku pilih Mbappe. Sufi kau Mbappe. Kali ni je aku tak pilih Mbappe. Okay, James. Aiman? Mbappe. So, kita punya tournament bracket ni of the most iconic /
So ada lagi Mbappe menang siut.